banjir kilat, satu lagi PPS dibuka di Krian, Perak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Tengah Malam edisi 13 September 2020. Baik, perkembangan banjir di Perak, jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 144 orang di 4 pusat pembinaan sementara PPS. Daerah Krian mencatatkan jumlah paling ramai terjejas banjir iaitu seramai 75 orang daripada 34 keluarga. Mereka kini ditempatkan di PPS SK Parit Haji Aman, membabitkan penduduk dari Parit 3 Kampung Alur Setangguk, Kampung Tanjung Bugis Tebuk Pancur, Kampung Parit 2 Padang Lalang, Kampung Parit Air Hitam 2 dan Kampung Pan Pisang. Sementara itu di Kuala Kangsar pula, jumlah terjejas yang dipindahkan di 3 PPS masih kekal 69 orang. Kesemua mereka ditempatkan di Asrama Kolej Rizda Padang Rengas, Dewan Orang Ramai Kampung Stor dan Dewan Orang Ramai Kampung Talang Masjid. Masing-masing menempatkan 21 penduduk dari Kampung Lembah Padang Rengas, 19 di Kampung Talang Hulu, manakala selebihnya di Kampung Talang Hilir. Start naik dalam pukul 9 macam tu. Start naik mula-mula dari Parah Lutut. Lepas tu tak lama daripada Parah Lutut dah naik ke Parah Pinggang. Daripada Parah Pinggang tu yang saya call bomba. Sebab kita orang macam dah rasa dah terperangkap, nak keluar memang tak boleh. Lepas tu dalam tak lama kemudian sampai ke dada. Ke dada tu yang kita orang memang tak boleh nak cakap apalah. Memang takut lah. Saya paling takut lah. Dulu dah berapa kali dah banjir. Tahun 2015, 2015 ada, 2007 ada. Tapi tak ada kuat sangat. Dia nampak boleh kita selamat. Barang-barang atas atas meja bila ni. Ini tak boleh, yang ini lebih kuat lagi. Dia sekitar dalam 8 lah bang, 8 suku gitulah. Hujan sebelum tu lebat. Lepas tu air memang mendadak terus laju kan. Memang tak sempat lah mana nak angkat-angkat, mana yang sempat kita angkat lah. Macam tikar apa semua, perabot apa semua memang tak sempat lah. Air pun naik dalam bang. Di Sarawak, beberapa kawasan di bahagian utara dan tengah hari ini dilanda banjir berikutan kenaikan paras air sungai akibat hujan berterusan di kawasan hulunya. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPN Sarawak Khairuddin Rahman ketika dihubungi berkata kawasan terlibat adalah daerah Praram dan Lawas di utara negeri dan daerah Kapit dan Sung di bahagian tengah. Jelasnya, belum ada mangsa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara setakat ini. Pihaknya akan membuat pemantauan berterusan dari semasa ke semasa dan menasihati penduduk agar sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan persekitaran. Penduduk yang tinggal di kawasan rendah dan berisiko banjir juga diingatkan sentiasa peka dengan keadaan paras air sungai. Tambahnya, sebagai persediaan menghadapi banjir, cuti pegawai dan anggotanya dihadkan sebanyak 20% serta telah mengaktifkan rondaan dan pemantauan berkala ke kawasan berisiko banjir. Beliau juga meminta orang ramai untuk menghubungi agensi keselamatan di kawasan mereka atau talian kecemasan 999 sekiranya memerlukan bantuan untuk dipindahkan. Sistem amaran awal banjir perlu dikaji dengan lebih komprehensif bagi mengatasi bencana alam, terutamanya banjir kilat di Ibu Negara. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata inisiatif itu perlu sebagai langkah persediaan kepada orang ramai, terutamanya mereka di kawasan berisiko banjir. Sistem itu boleh dibangunkan menerusi aplikasi telefon bimbit agar orang ramai menerima maklumat terkini dan bertindak lebih awal. Bila pemandu kereta buka, dia kata mungkin dalam masa 1 jam lagi kalau hujan tak berhenti, jalan sekian-sekian mungkin will be underwater. Then avoid jalan itu.
Selain itu, pihaknya juga menerima cadangan dari pelbagai pihak bagi membendung masalah banjir kilat yang meliputi meningkatkan bilangan kolam takungan dan menambah baik sistem pengoperasian terowong smart. Jelasnya dalam sidang media Majlis Pengindahan Taman Awam Bukit Kiara di Ibu Negara. Zon Kenanga dan Zon Mawar yang terlibat Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKP di Pentadbiran Aman Jaya Kedah ditamatkan tengah malam ini. Manakala perintah sama di Zon Melor akan disambung sehingga 27 September. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, penamatan perintah di dua zon diputuskan selepas hanya satu kes baru COVID-19 direkodkan. Manakala bagi zon Melor, pelanjutan dibuat kerana terdapat 12 kes jangkitan baharu yang melibatkan 609 unit kediaman dengan anggaran 2,500 penduduk. Sementara itu, proses saringan kali ketiga terhadap sebahagian penduduk kawasan PKPD Pentadbiran di Aman Jaya Sungai Petani yang diadakan hari ini berjalan lancar. Tinjauan di pusat saringan mendapati kesemua penduduk terlibat memberi kerjasama yang baik dalam memastikan kelancaran proses saringan. Malah mereka juga mematuhi semua prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Dan ada sesetengah yang perlu menjalani swab yang kali ketiga. Jadi saya sendiri terbabit untuk melakukan swab kali ketiga. Dapat anda saksikan di belakang saya, ramai yang sedang menanti giliran untuk melakukan swab ketiga. Penjawat awam di daerah Kota Setar perlu kekal berada di rumah masing-masing dalam tempoh arahan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD Pentadbiran. Mereka juga perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP dan arahan yang telah ditetapkan. Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, Datuk Paduka Amar Datuk Syekh Mahmud Naim dalam satu penyataan berkata, penjawat awam dibenarkan untuk melaksanakan tugasan dari rumah atau work from home. Bagaimanapun mereka perlu bersedia untuk hadir ke pejabat tertakluk kepada arahan semasa ketua jabatan pada bila-bila masa yang difikirkan sesuai. Beliau yakin semua tugasan dan arahan akan dapat dilaksanakan dengan baik sekiranya semua pihak memberi kerjasama terbaik dan bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19. Kementerian Wilayah Persekutuan membenarkan premis perniagaan di Kuala Lumpur beroperasi sehingga jam 2 pagi sejajar dengan keputusan Majlis Keselamatan Negara MKN. Menterinya Tan Sri Anwar Musa menyatakan langkah itu bagi membantu perniagaan terutamanya kedai makan dan restoran yang mengalami kerugian pada tempoh PKP. Namun beliau menegaskan prosedur operasi standard yang telah ditetapkan MKN perlu dipatuhi setiap masa. Cara pelaksanaannya nanti bandaraya tengoklah cara mana, melalui perkeliling ke, melalui permohonan ke, itu kaedah pelaksanaan. Sebab bila Datuk Bandar rujuk kepada saya, tanya pendapat saya mudah saja. Peniaga-peniaga telah kerugian banyak. Kalau dia tak mengancam lagi keselamatan yang telah pun dinilai oleh MKN dan MKN kata boleh buka sampai pukul 2, saya bersetuju supaya bandaraya membenarkan buka sampai pukul 2. Di BKL dijangka akan mengumumkan pelanjutan waktu premis perniagaan itu esok. Sebelum ini, operasi perniagaan di Kuala Lumpur kekal sehingga 12 malam. Terdahulu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan waktu operasi premis perniagaan termasuk kedai makan dan serbaneka dilanjutkan ke jam 2 pagi. Pilihan Raya Umum PRU Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 kali ini bukanlah pilihan raya pertama yang dilaksana ketika negara masih dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Sebelum ini, dua pilihan raya kecil PRK di Dun Chini dan Dun Slim telah berlangsung dalam norma baru mengikut ketetapan prosedur operasi standard SOP.
Bagi penduduk Kampung Hampalan, Pulau Bom Bom, sempurna pelaksanaan PKPP bukan penghalang untuk mereka menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi 26 September ini. Tetap mengundi ini menjalankan kewajiban untuk negara. Memang mematuhi untuk Yusuf ini. Saya akan mengundi tarikh yang sama. Tanggungjawab sebagai rakyat tetap mengundi walaupun PKP. Ya memang saya turun mengundi juga sebab kali ini kali kedua saya turun mengundi. Bahaya tuh di mana-mana biar tidak PKP begini. Jadi tiada salahnya kami turun mengundi sebagai rakyat Sabah demi mempertahankan tanah air kami sendiri. Memang kita mengundi walaupun macam ni dalam keadaan COVID, tetap kita mengundi. Apapun keadaan, tetap kita mengundi. Berdasarkan daftar pemilih Suruhanjaya Pilihan Raya, Kampung Hampalan mempunyai sebanyak 917 pemilih berdaftar dan layak mengundi. Pengertian Hari Malaysia perlu dihayati semua pihak agar kemajuan negara dapat dinikmati bersama. Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong menjelaskan setiap rakyat perlu melihat pembangunan negara dari perspektif yang sama sebagai satu bangsa. Ini termasuk memahami satu sama lain agar perpaduan rakyat sentiasa kukuh demi perpaduan negara. Beliau meluangkan masa bersama lebih 50 ahli Persatuan Warga Emas Sabah bersempena sambutan Hari Malaysia di Kota Kinabalu. Hadir sama Naib Presiden MCA Datuk Seri T. Lianka dan calon N19 Likas Dr. Chang Ki Ying. Ditubuhkan pada Disember 1987 dengan kurang dari 100 ahli ketika itu, Persatuan Warga Emas Sabah kini mempunyai hampir 2,000 ahli. Pelbagai aktiviti dilanjurkan untuk warga emas termasuk sukan pingpong, kelas tarian dan beberapa lagi program untuk ahli. PRU Dun Sabah ke-16 menyaksikan 13 kerusi baru akan dipertandingkan menjadikan jumlah keseluruhan 73 kerusi berbanding 60 kerusi dalam PRU ke-14. Pertambahan kerusi ini membolehkan wakil rakyat memberikan perkhidmatan lebih baik dan berkesan kepada rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan khas bersempena PRU Dun Sabah ke-16. Kerusi Dun baru berkenaan ialah N02 Bengkoka, N06 Bandau, N08 Pintasan, N13 Pantai Dalit, N17 Darau, N24 Tanjung Keramat, N27 Limbahau, N44 Tulit, N47 Telupit, N51 Sungai Manila, N58 Lamak, N61 Segama dan N70 Kukusan. Kawasan Dun yang sebelum ini merangkumi kawasan luas dengan taburan penduduk secara sederhana. Sebagai contoh, Parlimen Kinabatangan yang mempunyai keluasan 18,068 km persegi dengan dua dun iaitu Kuamut yang merupakan dun terbesar dan Sukau kini ditambah dengan dun baharu Lamak. Ini kerana dun berkeluasan besar sedikit sebanyak menyukarkan suara dan permasalahan rakyat ditangani secara berkesan. Pertambahan kerusi tersebut juga dapat melancarkan pengurusan dan pentadbiran di kawasan dun baharu. 13 dun baharu ini menyaksikan 6 kerusi majoriti penduduk Islam, 2 majoriti bukan Islam dan 1 majoriti Cina, manakala 4 lagi merupakan kerusi campuran. Kawasan persempadanan baru ini telah diluluskan di Parlimen pada tahun 2019 dan jumlah pengundi keseluruhan untuk PRU Dun Sabah kali ini adalah seramai 1,124,598 orang.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sebelum ini mempertimbang pelbagai faktor sebelum kajian semula persempadanan tersebut, termasuk kepadatan penduduk, pertumbuhan pemilih, kemudahan pemilih untuk keluar mengundi, kemudahan pentadbiran, keadaan geografi, keluasan bahagian pilihan raya dan akses rakyat mendapatkan perkhidmatan daripada wakil rakyat. SPR menyasarkan 75% pemilih akan keluar mengundi selepas mengambil kira situasi semasa pandemik COVID-19. Parti PAS tetap kuat dengan utuh walau diuji dengan pelbagai cabaran termasuk pernah dikhianati rakan politik mereka. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang menegaskan PAS bukanlah hotel persinggahan buat mereka yang hanya ingin mengaut keuntungan politik semata-mata. Tambahnya, PAS cukup matang dalam berpolitik kerana parti itu pernah bertahaluf atau bekerjasama dengan banyak parti sejak sekian lama. Beliau turut berbangga biarpun berdepan dengan pelbagai cabaran, mereka tetap istiqamah terhadap perjuangan parti. Mereka jadikan PAS hotel persinggahan, rumah tumpuan sementara waktu saja. Mereka yang mahu cari kemenangan yang mudah, laksana mereka yang mengair buah derian yang mentah. Pendekatan kita berpolitik berhikmah, menarik seramai orang kepada Islam memerintah. Islam boleh memerintah. Pendekatan ini memakan masa, sangat mencabar. Hanya mereka yang faham, mereka istiqamah saja boleh bersama dengan kita. Beliau yang juga Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah berucap pada sesi penggulungan Presiden di Muktamar Tahunan PAS kali ke-66 di Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan Putig di Pengkalan Jaba, Kota Baru. 47 kes baru COVID-19 dilaporkan setakat tengah hari tadi membabitkan 45 kes penularan tempatan dan 2 kes import. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, daripada 45 penularan tempatan, 28 membabitkan warga negara Malaysia dan 17 bukan warga negara. Sabah melaporkan kes tertinggi dengan 31 kes termasuk 22 kes daripada kluster Benteng LD. Manakala Kedah mencatatkan 14 kes dan 13 kes daripadanya kluster Tawar. 9 kes positif COVID-19 sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi dengan 4 kes memerlukan bantuan alat pernafasan. Terdapat 7 kes pulih hari ini, tiada pertambahan kes kematian. Sementara itu, 3 kluster COVID-19 masih aktif mencatatkan pertambahan kes positif. Seramai 3,408 individu sudah disaring di Tawau dengan 315 kes dikesan positif COVID-19. Di Lahad Datu pula, seramai 1,258 orang telah disaring, 88 daripadanya positif dengan tiada kes baru direkodkan. Kluster Benteng LD mencatatkan 403 kes positif, 176 daripadanya adalah warga negara sementara 227 lagi bukan warga negara yang membabitkan 152 warga Filipina dan 75 warga Indonesia. Bagi kluster Tawau, 13 kes baru direkodkan hari ini di Kedah dengan 18,233 individu yang sudah disaring setakat ini. Sementara kluster Sungai pula, 1 kes baru dicatatkan juga di Kedah dan sejumlah 14,044 orang telah disaring dalam kluster tersebut.
Skim Gerak Insan Gemilang GIG Kursus Kewangan Kelolaan Pembangunan Sumber Manusia Berhad HRDF dengan kerjasama SNP Universal Syndrome Berhad memberi peluang kepada mereka yang hilang sumber pendapatan akibat COVID-19 mendapat peluang kedua. Selain berguna untuk mencari pekerjaan baru, peserta juga dapat menimba pengalaman dalam bidang pengurusan perniagaan serta kewangan. Menurut pengarah SNP Universal Sundaram Berhad, kursus kewangan 4 hari itu ditaja Kementerian Sumber Manusia. Ini di bawah HRDF under Kementerian Sumber Manusia, di mana semua perbelanjaan ditanggung oleh kerajaan, dan ini adalah satu program yang dianjurkan di bawah COVID-19 di mana sebarang peserta-peserta yang kehilangan pekerjaan dan yang dapat meluangkan masa mereka untuk menambahkan ilmu pengetahuan dia dan akan membuat satu bisnes yang akan datang untuk menambahkan pendapatan mereka. 126 pelatih berjaya menamatkan kursus 4 hari itu yang berakhir semalam. People in this particular course, in the class, there are a lot of people who are not working. So for this kind of people, this is an opportunity because they can diversify into some other kind of business. Some of them could start their own tuition centers. Some of them could start planning their own business because this program actually has teaching you how to start a business from scratch. I heard about this course which is organized by HRDF, and I think it's important for every one of us to know about financial position of a company and how it will impact us in the future. Kursus ni memang patutlah diteruskan lagi. Saya pun difahamkan ada lagi kursus yang sama sedang berjalan tapi different timing dengan date. So saya rasa memang patut dijalankan lah. Thank you so much to the government and also to HRDF for sponsoring this lah. Produk tempatan negara mendapat permintaan tinggi khususnya dari China dan Indochina. Namun tidak banyak syarikat penyedia perkhidmatan penghantaran kargo mampu menampung permintaan ekspor ke negara berkenaan. Justru syarikat penghantaran kargo Bumiputera, MyJet Express akan meneroka pasaran berkenaan hujung tahun ini dengan pelaburan berjumlah 40 juta ringgit. Syarikat itu mempunyai 2 kapal terbang dan kini sedang menunggu ketibaan pesawat baru Oktober ini bagi menampung tambahan operasi. Ketua Pegawai Eksekutifnya Azrul Hisham Abdul Wahab berkata, syarikat itu menerima tempahan yang luar biasa bermula pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Menggunakan kapal Boeing 737-300 dengan kapasiti sebanyak 15 tan setiap kali penerbangan. Untuk every sector, we can carry about 15 tons. InsyaAllah, by Oktober, kapal ketiga kita akan masuk. So, kita akan start exploring international market seperti China dan juga Indo-China lah. Beliau melancarkan upacara perasmian penerbangan di KLIA Cargo Village di Sepang. MyJet Express kini menawarkan perkhidmatan penghantaran kargo seberat 5 hingga 10 tan bagi satu destinasi ke Kota Kinabalu dan Kuching, Sarawak. Satu siasatan pelindungan mengenai keluaran jubin seramik lantai dan dinding yang diimport ke dalam negara bakal dilaksanakan. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI menerusi satu kenyataan menjelaskan kemasukan bahan berkenaan dilihat boleh menjejaskan pemain industri tempatan. Justru MITI akan memulakan siasatan pada 13 September ini. Borang soal selidik akan diedarkan kepada pihak berkepentingan seperti pengimport, pengeluar asing, pengeksport dan persatuan-persatuan. Kementerian itu sebelum ini menerima petisyen daripada Federation of Malaysian Manufacturers Malaysian Ceramic Industry Group bagi mewakili pengeluar tempatan. Mereka yang terlibat boleh mendapatkan permohonan bagi borang soal selidik menerusi alaman tertera.
Istimewa sempena sambutan Hari Malaysia, sebuah hotel di Port Dickson mendidik orang ramai untuk mengenali bendera setiap negeri di samping menyediakan masakan tradisi Negeri Sembilan. Antaranya daging salai masak lemak, rendang ayam, bubur sumsum dan air janda pulang sebagai simbolik jati diri anak Malaysia. Menurut pengarah eksekutif kumpulan tasik Villa Holdings, Jofwa Yung Huzi, melalui program itu, ruang menghabiskan cuti hujung minggu di Port Dickson dapat digunakan sebaiknya dalam menyemarakkan Hari Malaysia dengan mengenali menu-menu tradisional negara. Bukan saja guna bendera Malaysia, tapi kita harus ingatkan dalam Malaysia kita ada negeri lain dengan persekutuan lain juga. So untuk Tasik Villa, bukan saja decoration yang untuk customer boleh ambil gambar dengan education purpose, kita pun sudah sediakan menu Malaysian dengan menu Negeri Sembilan. Program itu juga dapat terus mempopularkan daerah Port Dickson yang bukan sahaja memiliki pantai indah, malah sesuai dengan julukan sebagai Bandar Tentera Darat Port Dickson yang merupakan lokasi tepat menzahirkan semangat cintakan Malaysia. Baik, sedikit perkembangan sukan. Kerajaan Johor memerlukan sekurang-kurangnya RM21.6 juta bagi kos perbelanjaan pengurusan dan pengelolaan Sukan Malaysia Sukma 2020 yang dianjakkan ke tahun depan. Esko Pelancongan Belia dan Sukan Dato' An Hafiz Ghazi berkata peruntukan tambahan itu diperlukan untuk peralatan tambahan di setiap venue, penginapan dan pusat operasi yang memerlukan pelaksanaan SOP COVID-19. Kos tambahan itu juga akan digunakan untuk aktiviti promosi yang perlu dilaksanakan Sekretariat Sukma. Dan dari segi kos dan sebagainya, suka saya maklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa kerajaan negeri banyak bekerjasama dengan kerajaan pusat untuk memastikan bahawa kalau ada pun kos-kos tambahan disebabkan anjakan tarikh Sukma ini, mereka di peringkat pusat akan membantu insya-Allah. Jumlah peruntukan asal bagi menjayakan Sukma 2020 ialah sebanyak RM617.9 juta. Daripada jumlah itu, RM150 juta adalah untuk pengurusan Sukma, manakala RM467.9 juta bagi pembangunan dan penambahbaikan venue-venue sukan. Peruntukan Sukma yang telah digunakan sejak Mac lalu berjumlah RM37.9 juta. 32 pasukan berentab dalam kejohanan Tempin Bowling Persatuan Sukan dan Kebajikan Kaki Tangan PSKK Universiti Teknologi Mara UiTM 2020. Daripada jumlah itu, 26 pasukan terdiri daripada kaki tangan UiTM, manakala 6 pasukan jemputan media menyertai kejohanan berkenaan. Menurut Timbalan Pengarah Pusat Sukan UiTM Muhammad Fisul Saud, kejohanan terbuka untuk semua kaki tangan UiTM dan sebanyak 4 kategori dipertandingkan iaitu perseorangan lelaki dan wanita, berpasukan campuran dan juga jemputan media. Juga diadakan sekali bersama dengan pihak media yang banyak menyumbangkan tenaga tugasan untuk UiTM, membuat rakaman bola sepak dan sebagainya. Jadi ini antara satulah untuk sama-sama mengeratkan silaturahim dengan pihak media. Untuk UiTM, kami jadikan ini sebagai pemanah badan untuk buat pemilihan pemain sempena kejohanan Kadista yang akan diadakan pada bulan 2 akan datang. Beliau ditemui media selepas merasmikan kejohanan tersebut di Sunway Magdalenes, Petaling Jaya. Baik, saudara, berita tengah malam edisi 13 September 2020 berakhir di sini. Jangan lupa kongsikan momen indah anda sebagai rakyat Malaysia di media sosial dengan menggunakan #MomenNegaraku. Zahirkan semangat patriotisme dan cintakan negara dengan terus mengibarkan jalur gemilang. Namun jangan lupa untuk sentiasa patuh PKPP bagi membendung penularan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat beristirahat.